أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بكرم كبير وأجلسنا الله وإياكم في مجلس عظيم والصلاة والسلام على الحبيب الكبير العظيم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذي القدر العظيم وعلى آله وصحبه ومن سار حال دربه إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم من أتباعه وحشرنا الله وإياكم في زمرته إلى يوم الدين اللهم آمين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah summal hamdulillah. Tama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam kita nak melaksanakan tuntutan dan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersempena lagi dengan hari yang sangat mulia, hari yang paling baik dalam pula bulan kita, bulan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmat-Nya curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada kali ini mendapat keberkatan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit menjadi orang yang lebih baik daripada hari semalam kita. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya insya-Allah tak lamalah tuan-tuan, mungkin kita akan berhenti lebih kurang dalam 1-5 minit. Kalau dalam kalender saya ni 1-7 minit Zuhur, 1-5 minit insya-Allah saya akan berhenti. Bagi signal lah pada saya agaknya kalau saya terlupa agaknya. Seronok sangat bercakap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita telah berada dalam beberapa hari di dalam bulan Ramadan. Dan rasanya tak salah untuk kita membicarakan berkenaan tentang Ramadan lagi dan lagi. Sebab isu berkenaan tentang ibadat, isu berkenaan tentang amal soleh adalah sesuatu yang kita kena ingatkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang rasa puas hati dengan apa yang dia telah laksanakan sekarang. Mungkin solat fardu 5 waktunya bagus. Mungkin ibadat-ibadat solat sunat yang mengiringi solat fardu 5 waktunya bagus. Mungkin ada yang merasakan bahawa Al-Quran hari ini dia telah dapat, mungkin ialah baru kita tengah hari agaknya, kalau dia target satu hari 1 juzuk khatam, mungkin dah dapat separuh daripadanya. Alhamdulillah, bagus. Ada orang yang mungkin dah merasakan bahawa malam tadi dan malam-malam yang sebelum ini dia telah melaksanakan tarawih secara berjamaah, telah melaksanakan tarawih secara sempurnalah mengikut ijma' ulama', qaul ulama' kata 20 rakaat, bagus. Tapi dalam amal ibadat ni kena ingat dia ada turun naik dia. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang dia meningkat naik, dan ada pada waktunya juga Nabi ingatkan ada waktu dia mengalami proses menurun sekejap. Kadang-kadang mendadak turun, kadang-kadang mendadak naik. Itu berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada motivasi, berdasarkan kepada ingatan kita. Sebab itu tazkirah, peringatan cukup-cukup penting. Walaupun kita dah mendengarnya banyak kali, walaupun kita dah tahu dah kelebihan, hukum, hikmah, pahala dah jelas pada kita. Kali-kali dah dengar cerita berkenaan tentang puasa, tetapi kena ingat
bahawa setiap nasihat, setiap peringatan yang disampaikan, dia adalah motivasi yang paling asas untuk kita beribadat. Tak kira lah, walaupun kita ni, macam saya katakan tadi, kita merasakan bahawa kita ni sudah hebat, sudah bagus dah, sudah lengkap dah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan dah melaksanakan 20 rakaat tarawih, ingat, suatu ketika dahulu ada yang melaksanakan sampai 36 rakaat. Tuan-tuan kena ingat, hari ni orang bergaduh antara 8 rakaat dengan 20 rakaat. Yang ini kata, oh, kita mesti buat 8. Yang ini kata, kita mesti buat 20. Last-last tengok 2 rakaat balik dah dia. Kita dengar dia ni memperjuangkan 8 rakaat, yang ini memperjuangkan 20 rakaat. Last-last 4 rakaat dia buat. Last-last langsung tak nampak muka dia datang sembahyang tarawih. Sebab yang dihabuk-habukkan itu, orang kata tak ada apa pun. Yang dicerita-ceritakan tu tak ada apa pun. Berlega di sekeliling khilaf ulama, tapi akhirnya tak melaksanakan. Kena ingat, ibadat sunat ini Nabi SAW, para ulama sebutkan kaedahnya tu, ma aksaru fi'lan kana aksaru sawaban. Ibadat sunat ni kaedah dia, makin banyak kita buat, makin banyaklah pahala yang kita dapat. Senang aja. Ma aksaru fi'lan, mana-mana yang makin banyak pelakuan perbuatan kita buat, kana aksaru sawaban, makin banyaklah pahala kita dapat. Sebab itu orang-orang di Madinah satu ketika dahulu ni, kalau orang kata Nabi buat 8 rakaat, tuan-tuan tengok sejarah orang-orang di Madinah satu ketika dahulu melaksanakan sembahyang tarawih ini 36 rakaat. Lagi dahsyat daripada kita, 36 rakaat. Itu dia ada sejarah dia. Kenapa tuan-tuan? Pasal dulu orang Madinah dengan orang Mekah ni, dia selalu berlumba. Ini zaman selepas Nabi SAW. Zaman selepas Nabi. Kalau kita tengok Nabi SAW, kitab dalam riwayat, memang permulaan ibadat tarawih ni, saya ambil satu contoh ibadat yang paling mudah, ibadat tarawih. Zaman Nabi SAW, Nabi buat sendiri-sendiri. Kemudian diikuti dengan sahabat yang mula ikut Nabi dekat belakang, sedikit demi sedikit. Malam yang ketiga, Nabi tengok makin lama makin ramai. Lalu malam yang keempat, sahabat-sahabat tunggu Nabi SAW untuk sama-sama nak buat qiyam Ramadan ni, ibadat malam tarawih ni. Tiba-tiba Nabi SAW tak keluar daripada kamar Nabi, pergi ke tempat ruang solat utama. Bila ditanya keesokan harinya, wahai Rasulullah, kami tunggu ramai-ramai ni, kenapa Tuan tak datang? Lalu Nabi SAW, aku khawatir kalau perbuatanku ini menjadi pegangan orang-orang ingat ini perkara yang wajib dibuat pada bulan Ramadan. Selepas daripada tu, memang sahabat-sahabat buat, Nabi SAW buat, tetapi tidak secara bersama-sama. Kalau ada pun mungkin kumpulan-kumpulan kecil yang ada buat sikit di bahagian depan, sikit di bahagian belakang, masing-masing buat. Tapi bila zaman Sayyidina Umar nampak ini ada satu perkara yang bila orang Islam makin ramai, bila sudah mula Masjid Nabawi tu di Madinah mula penuh dengan orang-orang Islam, lalu bila ditengok balik, bila masuk je lepas daripada isyak je, waktu malam je, orang ramai bersepah-sepah melaksanakan sembahyang tarawih. Jadi Sayyidina Umar kata, keluarkan arahan, kita lantik seorang yang bagus bacaannya jadi imam. Sayyidina Ubay bin Ka'ab jadi imam, baca seorang jadi imam, walaupun tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Ni Sayyidina Umar mulakan. Lalu dia kata kumpulkan, dan ketika itu Sayyidina Umar tetapkan 20 rakaat. Ijma' ulama' kata sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Tuan-tuan bukalah kitab fiqh mana pun, ulama' ijma' sembahyang tarawih 20 rakaat.
sampai lan. Ijma' ulama' ni maksudnya apa? Sepakat ulama' zaman silam sampai ke hari ni. Macam mana kita nak kata tu? Jadinya bila dah dikumpulkan begitu, tengok ada imam diikuti oleh ramai orang, lalu Sayyidina Umar kata apa? Ini perkataan Sayyidina Umar yang sangat-sangat popular dalam kitab, banyak disebut. Sayyidina Umar bila dia tengok tu, Sayyidina Umar kata, nikmatul bid'ah hazihi. Sayyidina Umar kata, maksudnya apa? Inilah senikmat-nikmat, sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah buat pun macam itu. Sayyidina Umar, orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijanjikan melalui lidah Rasul, itu syurga tempat dia. Dia kata ini senikmat-nikmat bid'ah yang berlaku pada zaman dia. Kenapa bid'ah, tuan-tuan? Sebab tidak pernah dikumpulkan orang dalam satu jemaah sembahyang tarawih, sembahyang qiyam Ramadan, dan tak pernah pula dikumpulkan sehingga dibuat 20 rakaat, tapi dibuat. Inilah ulama diambil dalil ini sebagai adanya yang dinamakan bid'ah hasanah. Walaupun Nabi SAW tidak pernah buat, tetapi kita ni tak semestinya tak boleh buat. Selagi benda tu ada dasar dalam agama, ia boleh. Walaupun dalam banyak hadis Nabi disebutkan Nabi istighfar satu hari, tuan-tuan, 100 kali. Kalau kita nak istighfar 1000 kali, tak boleh ke? Ini kan amalan sunat. Tu yang ulama gariskan kaedah tu. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru sawaban. Makin banyak dibuat ibadat sunat ni, makin banyaklah pahala yang kita perolehi. Nama pun ibadat sunat. Begitu. Sebab itu di Madinah, ni tempat Nabi sendiri, tuan-tuan. Di Madinah suatu ketika dahulu, selepas zaman Sayyidina Umar, selepas zaman beberapa khalifah ketika itu dibuat semayang tarawihnya 36 rakaat. Tambah dengan 3 witir, 39 rakaat. Itu 39 rakaat, hampir separuh lagi daripada apa yang kita buat pada zaman ini dan kebanyakan orang-orang yang buat di seluruh dunia. Dekat 40 rakaat, tuan-tuan. Sebab apa? Dia ada cerita dia. Ini kadang-kadang saya suka cerita benda-benda yang jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Sebab orang-orang di Mekah satu ketika dahulu, dia ada kelebihan. Mereka ni selepas daripada orang Mekah, sebab kat Mekah, Masjidil Haram, dia ada Kaabah. Orang-orang di Mekah ni, bila masuk je bulan Ramadan, dia buat semayang tarawih ni, dia buat semayang qiyam Ramadan ni, dia ada dua nama. Namanya sama ada tarawih ataupun namanya qiyam Ramadan. Bangun solat dalam bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Jadi orang Mekah ni, bila dia selesai setiap kali 4 rakaat, tuan-tuan, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, setiap kali 4 rakaat, orang-orang Mekah ni dia akan tawaf. Dia akan tawaf di Baitul Haram, di Baitullah, di Kaabah. Lepas habis tawaf, dia akan sambung lagi semayang 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian dia berhenti lagi, dia tawaf. Sampai 4 rakaat. Sebab itu setiap 4 rakaat ni dia panggil tarwihah. Setiap 4 rakaat dipanggil tarwihah, sekali rehat. Dia ada sejarah dia. Bukan saja-saja, tuan-tuan. Kita sebenarnya sembahyang tarawih ni, setiap 4 rakaat dia akan ada satu rehat yang panjang sedikit. Kalau kita biasa buat apa, tuan-tuan? Biasa ada doa kan? Setengah-setengah tempat lah, setengah-setengah tempat. Dia 2 rakaat, dia akan ada selawat ke apa. 2 rakaat. Tapi bila 4 rakaat je, imam akan baca sikit doa. Sebenarnya apa? Itu sebenarnya dia panjangkan sedikit rehat. Nama rehat ni tarwihah. Tarwihah, sekali rehat. Sebab tu banyak kali rehat dia panggil tarawih. Itu cerita dia. Sekali rehat dinamakan tarwihah. Banyak kali rehat dinamakan tarawih. Tu nama dia semayang banyak kali rehat. Kalau laju-laju tu bukan tarawih. Laju pula tu kena tahun ni baca surah lazim semua. Makin laju.
makin berlumba-lumba. Ini awal-awal okey. Ni tengok dah tengah-tengah ni nanti kan, lagi laju. Kita pula makmum pilih. Ini masjid ni habis pukul 10. Ini 9.45. Ini paling handal 9.30 habis. Tak tahu surah apa dia baca. Agaknya apa ni? Tarawih 7 minit agaknya. Laju. Jadi saya ingat satu ketika dahulu saya pernah jadi satu imam dekat satu kampung. Bukan kampung lah, dekat satu taman. Taman ni tuan-tuan, dia ada banyak. Ni waktu saya belajar dululah, waktu saya budak lagi. Taman ni dia ada banyak surau. Ada surau belah sana, ada surau belah sini. Surau dia kecil-kecil. Surau saya surau paling daif sekali. Tempat saya jadi imam tu surau paling daif sekali. Tempat dia kecil je, tak ramai orang. Tapi bila masuk bulan Ramadan, ialah masa tu di Kuala Lumpur tuan-tuan, di Kuala Lumpur. Bukan di Johor. Di Kuala Lumpur. Masuk je bulan Ramadan, ialah masing-masing akan buat sembahyang tarawih kat surau masing-masing. Surau tempat saya ni, ialah suraunya tu parking dia tak banyak, susah, kurang kemudahan. Jadi orang pun tak ramai. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia jadi paling popular sekali. Sebab apa tuan-tuan? Paling cepat habis. Paling cepat habis. Masa tu yang punya surau tu dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, kita buat yang paling ringkas. Sebab ramai di kalangan kawan-kawan tempat kita ni yang bekerja siang. Kita buat yang paling ringkas. Kita baca Qul huwallah surah Ikhlas je. Cukup, Ustaz." Saya kata, "Bagus. Kita cuba tengok." Kita tengok. Memang pada awalnya tu surau saya tu memang tak ramai tuan-tuan. Kalau ada sekali semayang pun dalam 7-8 orang. Surau kecil je. Surau kecil. Dekat celah-celah rumah orang tu dia ada tanah lebih sikit, dia buat surau. Agaknya surau tak berdaftar agaknya. Saya tak tahu. Jadi dia panggil kita pun khidmat lah. Jadi bila dah tengah-tengah tu tuan-tuan, 15, 16 Ramadan, sekali toleh belakang 15 orang, 20 orang, makin ramai. Saya kata, "Datang daripada mana ni?" Habis semayang kan, waktu kita murih minum, "Datang daripada mana?" "Saya daripada surau sana." "Saya daripada surau sana." "Loh, kenapa lari ke sini?" "Sini cepat." Ini cepat. Ada. Maknanya Imam Ikhlas ni, kenapa Imam Ikhlas? Sebab baca surah dia surah Ikhlas je. Imam Ikhlas ni dia ada peminat dia yang sendiri. Imam Ikhlas ni dia ada peminat dia yang sendiri. Kalau surau-surau lain, masjid-masjid lain, dia baca mungkin setengah juzuk, dia baca mungkin setengah muka, satu hari satu juzuk ke apa. Dia ada peminat-peminat dia sendiri. Imam Ikhlas ni pun ada peminat-peminat dia yang sendiri. Nak diceritakan bahawa apa sahajalah, yang penting ibadat kita tu mesti ada. Jadi orang-orang di Madinah ni, bila dia tengok setiap satu kali tarwihah, setiap satu kali rehat, orang-orang di Mekah mereka bertawaf, mereka kata tak boleh jadi. Kita ni orang Madinah, tempat Nabi, makamnya Nabi, tempat Islam tu tertubuh, kita ni tak dapat sama berganjaran seperti mereka. Orang-orang dia dah lah dapat tarawih, kemudian dia dapat diselangi pula tu dengan ibadat tawaf. Tarawih dapat pahala, tawaf pun dapat pahala. Habis kita ni bukan ada apa-apa. Nak tawaf di mana? Di Madinah tak ada Baitullah, tak ada Kaabah. Jadi mereka setiap kali selangan 4 kali tarawih ni cerita macam mana dekat Madinah tu boleh jadi sampai 36 rakaat. Setiap kali 4 rakaat ni mereka kata kita tambah lagi. Tambah cerita dia. Itu sejarah dia. Jadi kita ni nak semayang lebih, silakan. Ada orang yang dah 20 rakaat, balik dia sambung lagi. Ada orang yang ialah alasan dia malas, tadi dah buat witir, dah tak payah buat lah, dah buat witir. Nak buat tapi dah terbuat witir. Jadinya witir ni kan 20 ni orang kata bukanlah standard orang-orang hebat, biasa je sebenarnya. Sebab dalam sejarah ada lebih banyak lagi daripada tu. Kita orang-orang biasa ni, dia semayang 20 rakaat ni, kadang-kadang bila balik ke rumah, ialah baru pukul 10. Sampai rumah lebih kurang dalam 10 suku. Kita tidur kadang-kadang pukul 12. Ada yang tidur pukul 1. Lagi-lagi yang kadang-kadang yang dah pencin-pencin ni kadang-kadang susah nak tidur malam. Jadi dah tidurnya lambat. Sengkangan masa tu kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Quran dah habis 1 juzuk hari ni. Dah tak tahu apa nak buat. Lagi pula tu
bila kita bangun malam, bersahur. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu ingatkan diri saya, selalu ingatkan pada orang-orang yang saya jumpa. Kita ni, bersahur ni, tuan-tuan, dia ada satu kelebihan. Sahur ni, kalau dalam istilah kita, makan sahur. Kita ni dengar perkataan sahur ni masa bulan Ramadan je. Kebiasaannya. Kita ni selalu ni masa dalam bulan Ramadan je lah. Bila habis bulan Ramadan, kita tak dengar sahur. Kecuali kalau orang-orang yang suka melazimi puasa sunat, dia sahur lah. Kita ni dalam mindset kita, sahur ni adalah makan sahur. Sebenarnya tuan-tuan cuba buka Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada perkataan sahur. Tapi sebenarnya dalam istilah yang lebih daripada itu. Dia guna istilah jamak. Dia tak tu sahur. Dalam Quran, waktu sahur ni, al-ashar ni, Allah Subhanahu Wa Taala ikat dengan satu perkataan lain, kalau kita perasan. Dua kali perkataan al-ashar ni disebut dalam Al-Quran. Dua-dua kali ni Allah ikat dengan satu perkataan lain. Siapa agak-agak boleh jawab? Kalau ada hafiz-hafiz Quran ke, cuba cari perkataan al-ashar. Dua kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dua kali Allah Subhanahu Wa Taala ikat dengan satu lagi perkataan yang sama. Apa dia perkataannya? Al-mustaghfir, orang-orang yang minta keampunan. Wa bil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Dan pada waktu sahur-sahur mereka yastaghfirun, dia minta keampunan dengan Allah. Satu ayat. Satu ayat lagi disebut wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur-sahur mereka. Dua kali perkataan sahur disebut dalam Quran. Dua kali itu Allah Subhanahu Wa Taala ikat dengan perkataan mustaghfir, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang minta keampunan. Minta keampunan ni baik dengan zikir kepada Allah, istighfar, ataupun dia melaksanakan ibadat solat, menghidupkan malam dia dengan minta taubat dan keampunan dengan Allah. Jadinya rugi kalau kita ini sekadar bangun untuk makan. Rugi. Sebab apa? Sebab dua kali Allah sebut sahur ni adalah waktu untuk mustaghfir, orang minta ampun dengan Allah. Nak katanya ulama sebut sahur ini adalah merupakan waktu paling mustajab doa. Dan ulama sebut dalam tafsir-tafsir, riwayat-riwayat berkenaan tentang ashar ni, para ulama sebut sebenarnya sahur ini bukan bermaksud makan sahur, tetapi ia adalah satu waktu yang merujuk kepada part ataupun unit malam yang terakhir sekali yang ada pada setiap malam. Waktu sahur ni ada pada setiap malam, bukan pada bulan Ramadan sahaja. Bila waktunya? Ada dua pendapat. Yang kuat, ulama kata dia adalah merupakan 1/3 yang terakhir malam. Kalau malam tu tuan-tuan boleh bagikan kepada 1/3, 1/3, 1/3. Cuba bayangkan, katalah kita malam kita mula daripada jam 8, isyak jam 8, 8.30, 9. Katalah daripada pukul 9 tu, ambil lah secara overallnya, mungkin subuh kita jam 6 pagi. Kita ambil secara overall. Jadi kalau daripada jam 9 sampai jam 6 pagi, bagikan 3. Jadi pizza yang pertama, potongan pizza yang kedua, potongan pizza yang ketiga. Jadi 1/3 yang akhir malam tu di mana? Maknanya kalau secara umumnya kita boleh ambil lepas jam 3, lepas jam 3.30 sampailah waktu pagi, itulah yang dimaksudkan 1/3 malam yang terakhir. Itu yang hadis Nabi SAW sebut tu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Nabi sebut Allah turunkan para malaikat ke langit dunia ni setiap malam, hina yabqa sulusul lail akhir,
ketika mana berbakinya malam 1/3 malam yang terakhir. Memang ceritanya malaikat berbondong-bondong akan turun pada 1/3 malam yang terakhir. Setiap hari. Sebab itu kita tengok ada satu binatang ni memang kerja dia bagi signal pada kita. Apa binatang tu tuan-tuan? Ayam. Jarang kita dengar pukul 1 tengah hari, pukul 12 ayam ni berkokok-kokok, tak ada. Saya pernah baca satu jurnal, dia kata binatang ayam ni, dia kata antara yang paling pelik sekali. Sebab apa? Sebab dia kata dia orang pun, saintis pun tak dapat kesan. Maknanya orang barat lah, dia melihat dari sudut saintifik. Maknanya benda tu mesti boleh nampak. Pada dia ayam ni, kenapa dia berkokok pada waktu pagi? Bukan kata waktu dia mengawan, tuan-tuan. Takkanlah ayam mengawan tiap-tiap pagi. Tak penat ke hamba Allah tu? Memang rutin dia. Setiap pagi dia akan berkokok. Tak tahu apa punca. Tapi bagi kita, memang Nabi SAW sebut ayam ni berkokok sebab mereka nampak malaikat. Nah, itu hadis Nabi SAW tu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi tu, kita akan jumpa satu riwayat Nabi sebut, "Idza sami'tum siyahudika fas'alullaha min fadlih." Bila kamu ni dengar ayam berkokok, fas'alullaha min fadlih, maka mintalah sesuatu daripada Allah, daripada kelebihan-kelebihannya. Fa innaha ra'at malakan, kerana mereka ni, ayam-ayam ni, dia nampak malaikat. Sebab tu kenapa mula jam 3, jam 3:30 barulah memang timingnya tu ayam ni mula berkokok. Dia bukan nak dekat subuh je. Dia start daripada 3:30, dia dah mula sahut seekor 2. Masuk pukul 4, 4:30, oh dah mula banyak. Masuk jam 5, oh dia dah mula banyak. Masuk dekat-dekat nak subuh lagi banyak. Bila subuh je, dia akan kurang sikit, dia akan berhenti sikit. Sebab ketika itu memang malaikat berbondong-bondong, berduyun-duyun akan turun ke langit dunia. Mereka nampak. Itu untungnya orang yang bela ayam. Kita duduk taman ni, ada orang bela ayam Damai Jaya. Saya tak tahu lah, agaknya ada lot belakang rumah sikit kan, buat reban. Tapi siaplah jiran tetangga, busuk je bau tai ayam. Kalau dia tak basuh lah, kalau di sini bersih tak apa. Saya gitu. Jadi nak diceritakan bahawa memang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan waktu sahur ini. Sebab itu jangan kita sia-siakan waktu sahur kita. Jangan kita bangun tu semata-mata makan semata-mata. Jangan. Kena azamkan. Sebab tu saya kata saya ambil peluang sebut ni, pasal kita masih lagi di awal Ramadan. Masih tak terlambat. Kena azam. Bangun sahur tu sama ada sebelum daripada kita makan, selepas ataupun selepas daripada kita makan, mesti kita solat. Kalau orang yang bangun awal 4:30, mungkin jam 5, kadang-kadang kita bangunkan, kejutkan isteri kita. Sambil isteri kita memasak tu, kita bangun sama, sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nak niatkan tarawih, masih boleh lagi. Masih waktu tarawih lagi. Boleh lagi. Kalau nak niatkan apa? Sembahyang tahajud. Bila dah tidur, tahajud lah. Dia punya favourite dia kan. Tahajud. Niatkan tahajud. Tak ada limitasi. Sampailah siap masak, mi goreng dah berbau, baru kita pergi ke dapur. Ataupun setengah orang mungkin makanan dia dah siap. Jadi dia bangun awal, pukul 4, dia dah makan dulu. Kemudian selepas daripada itu, dia suami isteri dengan isteri masing-masing, mungkin dengan keluarga, barulah kita semayang sunat berjemaah. Semayang sunat. Dan subuh barulah pergi ke masjid. Itu. Sahur ni jangan ditinggalkan. Memang Nabi sebut tasahharu, bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, fa inna fi suhuri barakah. Sebab dalam makan sahur itu ada keberkatan. Ya, makan sahur ni satu keberkatan lain. Waktu sahur tu peruntukannya itu. Ini satu perkara yang kita mesti ingat. Dan yang terakhir lah. Tengok dah jam 1, lagi 5 minit lagi. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan tentang Al-Quran. Berkenaan tentang Al-Quran.
Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi dalam banyak-banyak bulan ini, ada 12 bulan ikut kalender Qamariah, kalender bulan ni, yang ada namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal sehinggalah ke akhir. Dalam banyak-banyak bulan ini, Allah SWT memilih Ramadan sebagai satu bulan yang nak diturunkan Quran. Dahlah bulan Ramadan ni puasa, dahlah bulan Ramadan ni adalah Lailatul Qadar. Quran pula diturunkan pada bulan Ramadan yang pertamanya. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur lah. Tapi turun ke langit dunia itu sekaligus dalam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Jadi herannya kita ni, dalam banyak-banyak bulan ni memang Allah berikan dalam bulan Ramadan, pasti dia mempunyai kelebihan, speciality dia yang tersendiri. Jarang Allah SWT kumpulkan satu kelebihan dalam satu bulan yang sama. Itu dia ada kelebihan dia yang sendiri tu. Ini 3 di straight ni. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Rejab dengan Isra' Mi'rajnya, Ramadan, Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya, dan Ramadan. Itu jangan katalah, jangan dipertikaikan, jangan dinafikan hikmah dia yang Allah berikan. Maknanya susunan Allah SWT itu sangat-sangat cantik. Dan dia punya pesta ibadat dia tu, pesta kepada kerakyaan, pesta kepada ubudiah kita itu adalah pada bulan Ramadan. Saya ambil beberapa sejarah tuan-tuan. Ada seorang ulama ni disebutkan dalam kitab dia, ulama Al-Imam Sufyan As-Sauri. Seorang ulama hebat. Anak murid dia ribuan orang. Tak tahulah, ini dalam kitab disebut. Kalau kita realitinya mungkin ratus ribu, mungkin berjuta agaknya. Al-Imam Sufyan As-Sauri ni seorang ulama hebat. Dalam kitab disebutkan bahawa, ni orang punya komentasi terhadap Imam Sufyan As-Sauri, disebutkan Imam Sufyan As-Sauri ni, ilmu dia dan adab dia dan keilmuan dia, ketokohan dia melepasi daripada orang-orang dalam kebanyakan dalam zaman dia. Maknanya dia, dalam zaman itu Imam Sufyan As-Sauri ni antara orang yang hebat. Kalau kita belajar fiqh, Al-Imam Sufyan As-Sauri ni, dia ni layak ada mazhab sendiri. Umpamanya begitu. Memang dulu pun ada mazhab As-Sauri. Ada orang yang gunakan pendapat-pendapat dan pandangan ulasan-ulasan Imam Sufyan As-Sauri ni untuk jadikan mazhab. Dulu mazhab banyak tuan-tuan, bukan ada 4 mazhab dia. Cuma yang sustain, yang sampai pada kita sekarang ni, 4 mazhab ni yang masyhur, yang popular dan yang lengkap serba-serbi dalam ibadatnya. Ulama-ulama lain ada mazhab-mazhab sendiri, termasuk Imam Sufyan As-Sauri. Dalam sejarah Imam Sufyan As-Sauri ni, bila masuk je bulan Ramadan tuan-tuan, anak murid ramai, dia punya ilmu hebat, hadis banyak dia kumpulkan. Tapi dalam kitab diceritakan, masuk je bulan Ramadan, Al-Imam Sufyan As-Sauri ni, dia akan tutup kelas dia. Segala pengajian dia akan tutup. Kalau orang datang daripada jauh nak jumpa dengan dia, nak riwayatkan hadis, pada kita kan, oh lah bulan Ramadan, baguslah orang datang nak ilmu, nak riwayatkan hadis. Apa kata kita? Sampaikan hadis. Tapi tak. Dia kata kalau nak riwayatkan hadis daripada dia, nak ambil hadis daripada dia, kena tunggu habis Ramadan. Syawal datang jumpa dengan dia. Kenapa? Orang tanya, kenapa macam itu sekali? Kenapa sampai tutup pengajian dia? Kenapa sampai tutup muhadarah ilmu dia? Sebab Imam Sufyan As-Sauri kata, kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ulama sehebat itu, dia kata, dia tutup pengajian dia sebab dia nak memperhambakan diri dia dengan ibadat membaca Al-Quran. Kerana syahrul Ramadan, ia syahrul Quran. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Lepas tu kita dengar, tengok Imam Malik pun sama perangai macam itu. Imam Ahmad pun sama tata cara pun macam itu. Imam Syafi'i, tuan-tuan buka banyak kitab, disebut Imam Syafi'i ni khatam Quran sampai berapa kali tuan-tuan? Sampai 60 kali dalam satu Ramadan. Dalam satu Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan tu, kerjanya baca Quran dia. Sampai Imam Syafi'i ni, banyak riwayat-riwayat menyebut ni, sampai 60 kali khatam Al-Quran. Orang tak percaya, orang kata, tak buat benda lain ke? Iya tuan-tuan. Kalau memang dah tak buat benda lain, itu je, memang sampai 60 kali khatam.
Kan begitu sekali. Jadi ulama ni punya muliakan Al-Quran pada bulan Ramadan ni, hari ni kita dah tak jumpa daripada kalangan kita yang macam itu. Kadang-kadang lebih kepada, yalah, satu hari satu juzuk, baguslah, bagus. Itu permulaan yang bagus. Tapi kita punya memuliakan bulan Ramadan ni dengan Quran, zaman akhir zaman ni jauh dah. Dah jauh macam ulama-ulama yang terdahulu. Tapi kalau kita dapat hidupkan sunnah para ulama ini, membaca Al-Quran, memperuntukkan siang malam kita untuk Al-Quran, itu macam ini. Bagus. Alhamdulillah. Hidupkan sunnah-sunnah para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang kemudian, barulah kita dapat rasakan kelebihan dan hikmah bagaimana Allah SWT berikan di dalam bulan Ramadan. Itu yang saya nasihatkan tadi, bab sahur, jangan terlupa tertinggal untuk ibadat. Dan yang kedua, di siang hari dalam bulan Ramadan ini, kena peruntukkan masa kita untuk Al-Quran. Walau sesibuk mana pun kita ini bekerja, menguruskan hal kerjaya, ada komitmen-komitmen lain dan sebagainya, kena ada masa untuk Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan sedikit nasihat yang saya sampaikan ini bukan hanya singgah di telinga tuan-tuan, tapi yang paling dekat dengan mulut saya ni adalah telinga saya. Saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan juga. Mudah-mudahan ada beberapa kebaikan yang boleh kita ambil untuk sentiasa memperbaiki diri kita sendiri. Itu saya kata tadi, kita ni hanya beri motivasi, bagi galakkan, sokongan pada orang untuk ibadat. Inilah motivasi yang ada. Tapi segala-galanya adalah bergantung kepada kita, dan akhirnya yang akan dapat manfaat daripada ibadat dan amal soleh adalah diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.